المتوحد باستحقاق نعوت الكمال، المنزه عن الشركاء والنظراء والأمثال، المقدس عن سمات الحدث من التغير والانتقال واتصال والانفصال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي من الضلال، وعلى آله وأصحابه الذين خلصت لهم الأعمال وصفت لهم الأحوال، وعلى جميع من اتبعهم فيما لهم من محامد الصفات ومحاسن الخلال، وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين، يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu, dan baru sahaja kita selesai menunaikan sembahyang fardu subuh yang dapat kita sama-sama melaksanakannya secara berjemaah. Kita berzikir dan berdoa, mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala Allah terima amalan kita dan digolongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ini adalah merupakan sifat mulia Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini, sama-sama kita dapat menunaikan sembahyang fardu. Ini semua adalah merupakan limpahan rahmat dan kurniaan Allah. Sepatutnya hamba Allah memanjatkan kesyukuran kepada Allah di atas nikmat ini dengan tunduk dan patuh kepada Allah, dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, janganlah kita ada niat yang lain melainkan niat kita untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan limpahan kurnia Allah, dan untuk mendapatkan keampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami tauhid sifat, iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mengikut dalam kajian ulama tasawuf, apabila seseorang itu sudah kenal Allah, yang disebut oleh para alim ulama, man arafa Allah la yakhfa alaihi syai'un, barang siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya tidak akan terlindung atasnya sesuatu. Apabila mereka mengenal Allah, maka tiada ada yang menghijabkan pandangannya kepada Allah. Hanya yang boleh memberikan keampunan Allah. Maka oleh sebab itu dia menadah tangan ke hadirat Allah, memohon supaya Allah ampunkan dosanya. Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimakanlah salat kami keseluruhannya. Kenapakah ia memohon kepada Allah supaya Allah menerima salatnya keseluruhan?
Tidak ada satu pun di dalam solat ini tidak diterima oleh Allah, melainkan keseluruhannya diterima oleh Allah. Kenapakah dia menadahkan tangan memohon kepada Allah sedemikian rupa? Kerana ia mengenal Allah dan sebenar-benar kenal. Rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah keseluruhan dosa-dosa kami. Kenapakah ia memohon supaya Allah mengampunkan dosa? Kerana beliau mengetahui ataupun dia mengetahui bahawa sesungguhnya Maha Pengampun yang sebenar ialah Allah. Wala tu'azzibna yaumal qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan jangan azabkan kami pada hari kiamat. Kerana yang boleh memberikan keselamatan dunia dan akhirat ialah Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah ulama tasawuf menyatakan man arafallaha la yakhfa alaihi syai'un. Apabila seseorang itu mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal, maka tidak ada sesuatu yang menghijab akannya. Tidak ada sesuatu yang menghalangkan ianya memohon kepada Allah, kerana telah mantaplah ilmu tauhidnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, mintalah kamu kepadaku, nescaya aku mustajabkan. Bagaimana mereka itu boleh berdoa dan memohon kepada Allah sekiranya ia tidak kenal Allah? Bagaimana mungkin ianya akan memohon kepada Allah supaya diberikan keselamatan, diberikan kesenangan dunia dan akhirat sekiranya ia tidak kenal Allah? Justru itulah para alim ulama menyatakan bahawa inilah dinamakan maqam tauhid sifat. Apabila maqam kedudukan tauhid sifat telah meresapi dan telah tetap di dalam dirinya, maka tidak akan terpandang sifat kemuliaan melainkan sifat Allah. Tidak akan terpandang sifat keampunan melainkan daripada Allah. Tidak akan terpandang sifat keredaan melainkan daripada Allah. Maka dinamakan syuhud maqamit tauhid. Yang bukan syuhud maqamit tauhid. Justru itu para alim ulama menyatakan, man talaba sya'an bijiddin wajadahu. Barang siapa yang menuntutkan sesuatu dengan kesungguhan, nescaya ia akan mendapatkan apa yang ia pintakan, kerana ia yakin yang boleh memberikan keredaan, yang boleh memberikan keselamatan, yang boleh memberikan segala-galanya ialah Allah. Justru itu merealisasikan apa yang dinyatakan oleh Allah menurut firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti ku mustajabkan. Maka mereka yang sudah memenuhi tauhid yang dinamakan tauhidus sifat, tenggelam di dalam tauhid sifat, tidak terpandang kepada yang lain. Justru itu menerusi tauhid sifat ini tidak terpandang kepada lain, hanya terpandang kepada Allah. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala menghuraikan menerusi kitabnya Al-Hikam yang kita baca pada pagi ini. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu al-amal. Janganlah melampaui niat tujuanmu kepada yang lain-lainnya, maka Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak dapat dilewati ataupun dihalangi oleh sesuatu harapan ataupun angan-angan. Tidak dapat dilangkahi oleh sesuatu angan-angan. Menerusi kata-kata hikmah ini menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya niat kita ini tidak akan melampaui kepada yang lain, melainkan niat kita kerana Allah. Niat kita kerana Allah. Kita semayang pun usalli lillah. Semayang kita adalah kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah. Oleh sebab itu di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, niat ini adalah ketika mana melakukan perbuatan. Melakukan perbuatan. Kita mengambil uduk pun ada niat. Kita tayamum pun ada niat. Kita solat pun ada niat. Untuk membezakan di antara adat dengan ibadat.
untuk membezakan ibadat dengan adat dengan ibadat. Pembahasan dalam bab niat ini dibahaskan oleh ulama begitu panjang kerana dalam memahami kaedah yang dinamakan masalikul illah, di dalam ilmu usul fiqh dinamakan turuq isbatil illah, iaitu jalan-jalan untuk mensabitkan sebab-sebab kenapa. Sebab apa kita perlu niat di dalam takbiratul ihram. Imam Syafi'i berhujah sekian-sekian. Mungkin ulama lain berhujah sekian-sekian. Tetapi adakah hujah ulama lain dapat mengatasi hujah Imam Syafi'i? Ini kerja ulama. Kita sebagai orang awam tidak mampu nak membahaskan yang dinamakan masalikul illah wa qawaidul illah, iaitu masalik, jalan-jalan yang menentukan sesuatu hukum, iaitu illatnya, sebabnya apa? Sebab apa niat dalam takbiratul ihram? Imam Syafi'i kata sebab orang lain pun ada berdiri, kita pun berdiri. Untuk membezakan berdiri kita inilah kerana salat, maka hendaklah kita niat dalam takbiratul ihram. Maka kalau ada ulama lain nak membatalkan hujah Imam Syafi'i, ia dinamakan hujah qawaidul illah, qawadih al-illah, membatalkan sebab-sebab yang dibawa oleh seorang mujtahid. Kalau kita orang awam seperti kita usul fiqh pun kita tak pernah pelajari, kita jangan nak memandai-mandai nak membatalkan ijtihad Imam Syafi'i. Kita jangan nak pandai-pandai membatalkan ijtihad Imam Syafi'i. Kita pun tak pernah dengar apa itu masalikul illah, apa itu qawaidul illah. Dalam qawaid ni ada dinamakan an-naqdu, ada dinamakan al-qalbu, ada dinamakan taksir, macam-macam nama. Macam mana kita nak menukarkan, bolehkah kita menukarkan hujah Imam Syafi'i tersebut? Hujah Imam Syafi'i kerana nak membezakan adat orang berdiri dengan orang beribadat. Ada orang berdiri saja, dan orang berdiri, orang berlakon pun boleh berdiri dan takbiratul ihram. Adakah sah semayang dia? Tak sah, sebab dia berlakon. Untuk membezakan, ni bukan berlakon, ni kerana Allah. Oleh sebab itu niat dalam takbiratul ihram. Ini hujah. Maka hujah Imam Syafi'i ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal, hanya senya amalan. Mana amalannya? Amalannya ialah semayang. Adakah tadi mengambil uduk dikirakan semayang? Tidak dikirakan semayang. Macam mana niat pula ketika ambil uduk boleh sampai kepada semayang? Tadi kita berjalan tu nama amal ke? Perbuatan semayang. Berjalan bukan nama perbuatan semayang. Macam mana pula waktu berjalan boleh berniat? Nampak? Ini hujah Imam Syafi'i. Hujah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, innamal a'malu bin niyat. Hanya saja amalan itu dengan niat. Mana amalan? Ini amalan salat ketika berdiri. Bila kita takbiratul ihram, itulah waktu, itulah amalannya. Maka naklah diniat dalam takbiratul ihram. Bagaimana pula boleh berniat di luar takbiratul ihram? Karena ada hujah lain, dipersilakan. Bolehkah kita membatalkan hujah ini? Mana dalilnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana dalilnya daripada yang lain yang disebut dalam ilmu usul fiqh al-istidlal, iaitu mengambil dalil yang lain daripada Quran dan hadis. Kalau gagal, tak payah bahas. Tak payah bahas. Kalau pangkat orang-orang biasa macam kita ataupun ustaz-ustaz, tak payah bahaslah. Kamu bukan sampai kedudukan seperti Imam Syafi'i dan kamu bukan mahir dalam ilmu usul fiqh. Pun tak pernah dengar apa itu masalikul illah, apa itu qawaidul illah, apa itu istidlal. Tak pernah dengar, tak payah bahas. Bukan level kamu dan bukan tahap kamu, kerana kamu bukan ulama yang alim dalam bidang itu. Pakailah pandangan ulama yang lebih selamat untuk membezakan amalan yang lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i hendaklah berniat. Kenapa? La tata'adda niyatu himmatika, supaya tidak melampau niat dan cita-cita kamu ila ghairihi, kepada yang lain.
Kalau tadi kita berjalan, berniat sambil berjalan sambil semayang, kepada yang lain, kepada yang lain daripada kita tadi kereta, udah tu kita pusing tempat lain, sudah niat yang lain. Ini tak betul. Jangan pakai pandangan itu. Pakailah pandangan yang lebih diyakini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jika ada orang bahaskan pandangan-pandangan lain, kita menganggap dia tidak layak nak bahas. Dia bukan ulama mujtahid macam Imam Syafi'i. Dia bukan ulama mujtahid seperti Al-Imam, bukan ulama yang alim seperti Imam Subki di kalangan ulama kita. Al-Imam Subki mengajar, menulis kitab Jam'ul Jawami' ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh. Belum tentu orang baca kitab itu boleh faham. Belum tentu, kecuali orang yang mahir. Belum tentu orang pandai bahasa Arab faham karangan Imam Nawawi, karangan Imam Ghazali, Al-Mustasfa, Al-Mankhul. Semua ini baca tapi tak faham. Baca tapi tak faham. Nak lawan Imam Syafi'i, nak lawan Imam Ghazali, tak payah bahas. Tak payah bahas. Kamu bukan orang yang layak nak bahas benda itu. Ikut sahaja apa yang dibahaskan oleh ulama, kerana mereka ulama yang alim, kerana berdasarkan apa yang dibahas, supaya bila kita semayang hanya niat kita kerana Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tidak ada yang lain. Kita hadapkan diri kita hanya kepada Allah. Kita harapkan kepada Allah sahaja yang maha pemurahnya memberikan segala limpahan rahmat dan keredaannya kepada kita ketika kita mendirikan ibadat solat. Banyak permintaan yang kita mohon kepada Allah, banyak yang kita pohon kepada Allah. Justru itu kata pengarang kitab kita, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Karim, Al-Karim, kalimah dalam kata-kata hikmah Al-Karim nama dia. Apakah yang dimaksudkan Al-Karim? Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Karim alladhi la yahujuka ila mas'alatin. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Karim iaitu nama Allah. Nama Allah Al-Karim iaitu dermawan, itu ialah yang memberi hajat keperluan sebelum diminta. Sebelum diminta telah diberikan oleh Allah. La yahujuka ila mas'alatin, yang tidak berhajat kepada permintaan pun Allah dah beri. Contohnya kita tak ada minta pun hari ini kita hidup. Semalam kita tidur, kita penat, kita terus tidur. Ada kita niat hari ini hidup, panjang umur. Tak semua orang minta. Kita tak minta hari ini pun. Kita ada minta senaraikan apa yang kita pohon ketika nak tidur semalam. Kita minta supaya kita boleh melihat lagi. Kita minta supaya boleh mendengar lagi. Kita minta supaya boleh berjalan lagi. Kita minta supaya dikekalkan iman dan taqwa. Tak ada kita senaraikan. Tapi kita bangun-bangun, boleh berjalan, boleh melihat, boleh segala-galanya. Ada minta. Kita tak minta, tapi Allah telah berikan. Inilah Al-Karim. Karim Allah, dermawannya Allah. Dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah doa yang dibaca oleh imam kita, kita memuji kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu. Segala puji bagi Allah yang mentadbirkan segala alam. Puji yang mana? Hamdan, iaitu pujian yuwafi,
ni'amahu, yang telah menyempurnakan segala nikmat-nikmatnya. Ni'amahu iaitu nikmat-nikmat. Ni'matun ni'matani ni'am, iaitu nikmat-nikmat yang telah disempurnakan oleh Allah. Banyak tak nikmat yang kita dapat? Ya banyak, tak terhingga. Justru itu kita memuji Allah tidak terhingga. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u kafa'a yukafi'u. Contohnya seorang yang belajar minta kepada kerajaan ataupun mana-mana agensi supaya diberikan kafaah kepada dia. Kita kalau belajar dapat kafaah dharma siswa nama dia. Bantuan. Ini kafaah nama dia. Kafaah. Kalau zaman saya belajar dulu di Al-Azhar, boleh dapat kafaah setiap seorang 150 Junaid Mesir. 150 Junaid Mesir. Maknanya kalau dia bayar sama-sama dengan kawan, duit sewa rumah 80. Ada balance lagi 60. Ada lagi balance 60. Maknanya kalau daripada Malaysia nak tambah sikit-sikit, daripada keluarga bolehlah hidup. Itu 150, sekarang lebih lagi. Dia makan mukafaah. Tapi orang Malaysia ni dia ramai kaya-kaya, dia jangan minta. Daripada Indonesia, daripada Thailand, memang dapat daripada petani, memang semua mereka ni dapat mukafaah daripada Al-Azhar, sehingga tambah balik pun dapat mukafaah nama dia. Mukafaah yang kita baca yukafi'u, yukafi'u. Mana yukafi'u mazidahu, segala tambahan-tambahan banyak Allah tambahkan kepada kita. Semua ini derma siswa, derma daripada Allah, tidak ada minta apa-apa balasan. Itu yang maksud yukafi'u. Mukafaah, orang belajar di Madinah mendapat mukafaah. Dapat mukafaah tiap-tiap bulan 870 rial. Dan makanan beli kat kantin dapat diskaun. Tiap-tiap tahun dapat tambang balik, pergi dan balik ke negara masing-masing. Saudi bagi mukafaah. Mukafaah. Jadi kita baca doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Banyak dah mukafaah. Allah, mazid. Kita memang terlampau banyak yang tidak terhingga ya Allah. Oleh sebab itulah kita memohon, kita memuji Allah. Alhamdulillah. Kenapa kamu puji Alhamdulillah? Karena Allah yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagi Engkaulah segala kepujian. Sebab apa puji begitu? Sebab kita faham Al-Karimu la tatakhattahul amal. Kerana dermawannya Allah, ya Allah berikan kepada kita mukafaah yang tidak terhingga. Kalau manusia bagi mukafaah, derma siswa, dia hendakkan balasan. Taat kepada, jangan lawan. Kalau diberikan derma siswa, jangan lawan. Berterima kasihlah kamu. Kerana dia telah diberikan derma siswa. Belajar sungguh-sungguh sebab derma siswa. Belajar contohnya Al-Azhar dulu, siapa yang tidak lulus, mukafaah dipotong. Mukafaah tak dapat. Mukafaah tak dapat. Dia tidak akan boleh dapat sekiranya gagal. Dalam makan free.
Mukafaah dapat 180 ataupun 150. Masa zaman saya dulu, makan hari-hari universiti free. Hari Rabu, roti, nan dengan seketul ayam. Kemudian ada buah-buah dan juga ada keju ataupun gibna. Hari Rabu. Hari Rabu saja. Hari lain telur putih dan buah sebiji. Buah sebiji. Sampailah hari Khamis, Jumaat cuti. Jumaat cuti. Ni dulu. Mungkin orang Kahirah dia tak tahu. Orang Kahirah, belajar di Kahirah dia tak sama macam tempat saya belajar. Ini bagi orang yang mendapat mukafaah. Maka hendaklah kamu belajar. Begitulah mukafaah daripada Allah. Allah berikan yukafi mazidahu, yukafi'u mazidahu. Maka hendaklah kamu beribadat bersungguh-sungguh pada Allah. Sebab Allah telah berikan mukafaahnya yang begitu banyak. Apa tanggungjawab kamu sebagai hambanya yang telah diberikan mukafaah yang tidak terhingga, yang tidak dapat kamu balaskan, melainkan kamu beribadat bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza makna al-karim. Inilah yang dimaknakan al-karim, iaitu karim Allah, dermawan Allah itu ialah yang memberikan hajat keperluanmu sebelum kamu minta. Sebelum masalah belum diminta. Masalah ni ialah minta. Sa'ala yas'alu soalan. Indi soal, saya ada soalan. Maknanya saya ada satu permintaan. Itu maksud soal. Allahumma inni as'aluka, saya ada soalan kepada, maknanya inni as'aluka, inni atluba, sesungguhnya inni atlubu, sesungguhnya aku minta kepada engkau sesuatu ya Allah. Itu maknakan masalah ataupun soal-soal. Al-Karim, Al-Karim. Al-Imam Zarruq rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tasawuf yang alim, yang telah menulis satu kitab mustalahat, istilah-istilah sufian. Al-Imam Zarruq juga telah mensyarahkan kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari, iaitu syarah Ibn Zarruq, Syekh Ibn Zarruq rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Zarruq rahimahullahu ta'ala telah menghuraikan sifat ataupun nama Allah Al-Karim. Al-Karim. Nama Allah Al-Karim. Al-Karim maksudnya dia kata bima'nal karam wa huwa iktifa'un, memberi maksud kemuliaan, memberi maksud kemuliaan, karam, mulia, karim. Wa huwa iktifa, cukuplah baginya, tidak melangkaui benda yang lain. Contohnya di dalam kitab Hikam, al-karim la tatakhattahu al-amal, karim yang tidak akan melangkahi cita-cita selain daripadanya. Itu maknanya karim yang disebut dalam kitab Hikam. Apabila seseorang itu mengetahui Allah itu karim, dari sudut zatnya ianya adalah karim, la yatawajjah li ghairihi, nescaya tidak akan menghadapkan kepada selain daripada Allah. Nescaya tidak akan menghadapkan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kisah dia kata, yang telah dibawa oleh Al-Imam Zarruq rahimahullahu ta'ala, menghuraikan maksud Al-Karim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah
fasallama alaihi Abdullah wa hamalahu ala himar fakana yarkabuhu wa a'tahu imamatan kana ala ra'sihi faqala Ibnu Dinar faqulna lahu aslahakallah innahumul a'rab wa innahum yarduna bil yasir faqala Abdullah inna aba hadha kana wuddan li Umar ibn al-Khattab wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral birr silatul walad ahla wuddi abihi. Ini kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menunjukkan sifat dermawannya. Dia kata ada seorang laki-laki di kalangan orang Arab. Arab ni orang kampung. Arab dalam Quran, dalam hadis ialah orang kampung. Telah ia temui ketika mana menuju ke Mekah. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah memberi salam ke atasnya. Dah beri salam, dia pun bawa lah naik sama-sama di atas himar, atas kaldai. Dan maka menunggang ke kaldai dan telah memberikan kepada orang ni, orang Arab ni, orang Arab kampung ni, serbannya, dan diserbankan di kepalanya. Sebab jalan di padang pasir ni ialah angin dan sebagainya, ribut pasir, kena ada serban gitu boleh tutup. Bukan setakat kepala dan boleh tutup dah daripada habuk-habuk daripada ekor serban ni. Faqala Ibnu Dinar berkata, faqulna lahu aslahakallah, mudah-mudahan Allah menjadikan orang yang terbaik bagi kamu wahai Abdullah ibn Umar, kerana sesungguhnya mereka itu orang Arab kampung-kampung dan mereka itu redha dengan sedikit. Faqala Abdullah, maka berkatalah Abdullah, sesungguhnya bapanya ini, bapa orang ni, begitu sayang dan baiknya dengan bapaku Umar ibn Khattab. Kerana bapa dia ni dulu baik dengan bapa aku. Dan bapa aku, dia memang berkhidmat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Aku telah teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang ialah menghubungkan silaturahim anaknya akan keluarga daripada bapanya. Maknanya contohnya, dulu bapa orang ni baik dengan kita. Sekarang bapa dia dah meninggal dunia, kita baik pula dengan anak dia. Apa yang boleh kita bantu, itulah kita bantu. Ini juga dinamakan sifat karam, kemuliaan bagi seorang. Nak menunjukkan kemuliaan Allah kepada kita lebih daripada itu. Semenjak daripada datuk nenek kita dulu diberikan kemuliaan oleh Allah, sampailah kepada kita. Sampailah kepada kita yang tidak pernah kita pinta, diberikan oleh Allah. Dan menunjukkan bahawa kepada manusia juga apabila orang berbakti kepada dia, kalau tak dapat kita balaskan budinya, maka teruskanlah berbakti dan membalas budi itu kepada keturunan-keturunannya. Ini yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Zarruq menyatakan judul ikram. Judul ikram ini, jud iaitu dermawannya. Apa maksud karim? Faman aksara zikrahu indan naumi. Ini di antara kelebihan orang yang beramal dengan nama Allah Al-Karim. Al-Karim,
Apabila kita sudah mengetahui Allah bersifat atau bernama dengan nama Al-Karim, itu nama Allah, mulia, dermawan. Kalau kita amalkan zikir Al-Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, apakah kelebihannya? Ulama menyatakan barang siapa yang berzikir dengan nama Allah Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, ketika hendak tidur dia banyak baca Ya Karim, Ya Karim, seberapa banyak yang boleh. Auqa'allahu fi qulubil khalqi ikramahu, nescaya Allah campakkan dalam hati-hati makhluk memuliakan dia. Jadi kalau kita banyak zikir Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, insya-Allah hati-hati makhluk Allah ini, bukan setakat orang beriman, orang tak beriman pun akan rasa hormat dan sayang kepadanya dan memuliakan dia. Walaupun orang tu bukan Islam, bila tengok Tuan Syekh ni, dia muliakan Tuan Syekh. Kenapa? Kerana Allah yang boleh memuliakan seseorang. Bila Allah muliakan, kita panggil nama Allah Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, maka Allah akan di hati-hati orang ataupun di hati hamba Allah ini perasaan memuliakan orang yang berzikir Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Dia kata Syekh Zarruq rahimahullah ta'ala, sekiranya kita memang betul-betul yakin bahawa Allah lah yang Karim, apabila kita sudah beriman Allah Karim, la tatakhattahu al-amal, kita zikir Ya Karim, Ya Karim, insya-Allah semua orang akan muliakan dia. Allah muliakan dia. Bila Allah dah mulia, makhluk ini Allah berfirman, wahai malaikatku, datangkan perasaan kasih sayang hamba-Ku kepada Sianu bin Sianu. Nampak? Ini maksud Ya Karim, Karim. Syekh Ibn Atha'illah Sakandari menyebut la tata'adda minhu la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Bila kita tidak ada berhajat kepada yang lain, hanya kepada Allah, maka di antara nama Allah Al-Karim, 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 barang siapa yang membaca nama Allah Ya Karim, Ya Karim, yang memberi maksud Zultulil Wahab, mempunyai panjangnya pemberian, maknanya Wahab, pemberian Allah yang tidak ada penghujungnya. Sentiasa dia baca Ya Karim, Ya Karim, zaharat barakatu fi asbabihi wa ahwalihi, terserlah keberkatan, terserlah keberkatan pada sebab-sebabnya dan ahwal. Ahwal kita ini dia boleh bertukar daripada khusyuk kepada tak khusyuk, itu ahwal. Kadang-kadang kita sembahyang khusyuk, kadang tak khusyuk, itu ahwal. Tetapi bila kita menyebut nama Allah Ya Karim, Ya Karim, kita tidak ada berniat dan mengharapkan lain daripada Allah, iaitu hanya kita harapkan Karimullah, kemuliaan Allah. Maka Allah berikan kepada kita ahwal kita ini barakah. Maka ahwal kita, contohnya semayang, berkekalan khusyuk, berkekalan lazatnya, berkekalan rasa seronoknya, berkekalan rasa kepuasannya, berkekalan merasa rindunya kepada Allah, berkekalan merasakan bahawa semakin hampir kita dengan Allah, rasa tidak dapat digambarkan dan diceritakan kepada orang lain, kerana mendapat syurga yang dipercepatkan oleh Allah, disebut dalam ilmu tasawuf dinamakan al-jannatul muajjalah namanya. Sebagaimana kita ad-durrun nafis menyebut, iaitu dinamakan al-jannatul muajjalah, ataupun disebut dalam kitab Risalah Amalul Ma'rifah.
Risalah Amalul Ma'rifah yang dikarang oleh seorang ulama Al-Banjari, iaitu Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari rahimahullahu taala, mengarang satu kitab iaitu Ma'rifah, nama dia Risalah Amal Ma'rifah. Risalah Amal Ma'rifah. Beliau adalah keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari yang mengarang kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin. Syekh mengarang kitab Risalah Amal Ma'rifah ketika mana melihat orang kawasan Kalimantan orang belajar ilmu hakikat sampai tak semayang dan tak puasa, maka dia kata ini ajaran karut, tak payah semayang ni niat je. Oleh sebab itu Syekh mengarang kitab Risalah Amal Ma'rifah dan beliau telah dilantik menjadi mufti, iaitu Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim, mengarang kitab Sabilal Muhtadin. Cicitnya, keturunannya itu seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari, mengarang kitab Ma'rifah Amal, iaitu Risalah Amal Ma'rifah. Risalah Amal Ma'rifah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, guru saya dulu pun Syekh Muhammad Arsyad, nama pun Muhammad Arsyad, menubuhkan dua sekolah. Satu sekolah Al-Ulum Syar'iyah sebelum lagi merdeka, sebelum merdeka lagi. Kemudian selepas merdeka tubuh lagi satu sekolah di Paribunta, Madrasah Al-Akhlaqiyah. Syekh asalnya tidak buta, tapi berdoa pada Allah Ta'ala, sekiranya mata ini tidak dapat ku pelihara daripada memandang maksiat, kau butakanlah mataku ya Allah. Haji Rahman sanggup doa begitu? Saya tak sanggup doa begitu. Syekh Muhammad Arsyad, pengasas sekolah saya dulu, Madrasah Al-Ulum Syariah Bagan Datuk, dia doa begitu. Jadi musim hujan dulu pakai atap nipah kan, terkena dekat mata ni, bila dia cuci, dia gosok-gosok macam ni, kabur-kabur buta terus. Kemudian dan berapa bulan pula terkena pula sebelah mata ni, kabur-kabur buta terus. Dua-dua buta zahir tapi celik hati. Bawa kitab, dia boleh nampak isi kitab. Bawa kitab ini, baca, tanya, muka surat berapa, safhah kamu, muka surat berapa, sebut muka surat, dia pun baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dia pun baca dan hurai dalam bahasa Arab, sebab lama duk Arab. Waktu mengajar hilang gagapnya, waktu bercakap dia gagap, Pak Kiai dia gagap, tapi waktu mengajar tak gagap. Ini Karim Ilmu Laduni. Anak beliau itulah Datuk Hasan Adli, atau Hasan Adli, lebih kurang sama dengan Adli Ketua Menteri kita, Hasan Adli. Datuk Hasan Adli, siapa tak kenal zaman Datuk Asri dulu, Datuk Hasan Adli. Hasan Adli. Kemudian masa tu akhir hayat beliau keluar daripada PAS kan. Besarlah depan sekolah saya. Tapi ketika beliau meninggal dunia, ramainya orang datang Hasan Adli, ramai orang datang sembahyang kan, sehingga sembahyang di atas kubur. Tuan Guru Pak Yajunid datang, waktu tu dah ditanam. Tuan Guru Pak Yajunid, Allah yarhamuh, sembahyang di atas kubur ketika itu. Tuan Guru ini di antara doa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Beliau juga susur jalurnya sampai kepada Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Syekh Arsyad ni susur jalurnya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu sebab muka dia pun lonjong panjang, hidung mancung. Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin. Sabil Al-Muhtadin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, justru itu amallah ya Karim, ya Karim, ya Karim. Bila kita baca ya Karim, ya Karim, ya Karim, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ahwal keadaan kita ini dianugerahkan oleh Allah. Rasa seronok mengaji ni, rasa seronok. Kalau tak mengaji, rasa tak sempurna, rasa tak sempurna. Walaupun hari ini kena teh tarik, kena roti canai, Ismail kena nama roti canai tampal, apa nama, dah cukup makan, tapi tidak sempurna rasa hidup. Kenapa? Kerana kekurangannya tak dapat kuliah subuh. Allahu Akbar. Ahwal Al-Karim telah memberikan ahwal kepada seseorang. Ya Karim, ya Karim. Ini kelebihan beramal dengan ya Karim. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan ada pula pendapat yang seterusnya. Al-Karim ialah yang tidak pernah mengecewakan harapan orang yang berangan-angan ataupun yang berharap kepadanya. Mana Karim ini memberi maksud alladzi la yukhayyibu raja'al mu'ammilin. Karim memberi maksud iaitu Allah yang bersifat dengan sifat yang bernama dengan Karim, tidak pernah mempersia-siakan harapan orang yang berharap kepadanya. Itu manakah Karim? Contohnya amin. Kita baca amin, perkenankanlah ya Allah. Di antara maksud amin ni, la tukhayyib raja'ana. Ya Allah, jangan sia-siakan segala harapan kami. Apa harapan? Harapannya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah. Doa pula, bila kita doa, kita baca amin. Mana la tukhayyib raja'ana. Ya Allah, jangan persia-siakan segala permintaan dan harapan kami. Itu maksud amin. Di antara maksud amin, istajib doa ana, perkenanlah segala doa kami ya Allah. Mana Allah tidak pernah mensia-siakan. Karena apa? Sebab nama Allah Al-Karim. Nama Allah Al-Karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, menurut si Al-Karim ini, maka seorang Arab Badui telah bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan satu soalan. Soalannya berbunyi, man yali hisabal khalqi, man yali hisabal khalqi yaumal qiyamati ya Rasulullah. Man yali, sesiapakah yang menguasai hisab pada hari kiamat besok ya Rasulullah? Besok pada hari kiamat, siapa yang menguasai segala-galanya termasuk hisab ni? Yang kita ni akan dihisab ni, siapa yang menguasainya? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu tabaraka wa ta'ala. Yang mengawasinya, yang mengetuainya, segala-galanya Allahu tabaraka wa ta'ala. Itu Allah yang maha berkat lagi maha tinggi. Faqala al-Arabi huwa binafsih. Arab Badui ini tanya, Allah sendiri yang mengetuainya atau menguasainya? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Fadhahikal Arabi. Maka orang Arab Badui ini bila mendengar Allah yang
menguasai ataupun menguasai segala-galanya. Beliau pun tersenyum. Gelak ni mana? Suka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma adhakaka ya Arabi?" Apakah yang menggembirakan, mengetawakan engkau wahai orang Arab Badui? Qala innal karima. Dia pun menjawab, sesungguhnya Allah yang bernama Karim, idza qadara afa, apabila dia berkuasa maka dia boleh ampunkan. Boleh ampunkan. Bila dia nak, dia boleh ampunkan. Wa idza hasaba, kalau Allah yang hisabkan, samaha, Allah boleh bagi keampunan dan juga memberikan kelepasan. Musamahah, samihni. Kita kata lau samahta dalam bahasa Arab, ataupun samihni, lau samahta, kalau boleh dengan izin, kita sebut sahibus samaha, mufti, nama sahibus samaha, kerana banyak pertimbangan. Itu mufti dia banyak pertimbangan. Oleh sebab itu mufti ni kalau boleh biarlah berumur sikit. Dia banyak pertimbangan, tidak memberi komen begitu cepat dan tasarruf. Ada isu bagi komen tak tentu Allah, dah tu tiba-tiba lain pula, dah merasa malu. Bagi semua dia tahu, tak boleh. Mufti ni seorang yang dinamakan sahibus samahah, dia banyak samhah, banyak pertimbangan. Oleh sebab itu syarat-syarat mufti ni dia ketat. Syurutul mufti an yakuna banyak syaratnya. Kalau nak ikut syarat tu, tak ada orang layak zaman sekarang jadi mufti. Seorang yang alim, tawaduk, sehingga orang pun sebut nama mufti, orang begitu hormat, orang begitu memberikan orang respect dekat dia, kewarakannya, kehebatannya. Ini mufti. Oleh sebab itu orang Arab Badui ni kata, kalau Allah hisabkan aku, maka Allah boleh memberikan banyak pertimbangannya buat Allah. Kalau orang lain yang hisabkan aku, tak banyak pertimbangan. Tapi kalau Allah yang hisabkan aku, Allah ada pertimbangannya, sebab Allah Karim. Sebab Allah Karim, maka oleh sebab itu aku mohon pada Allah supaya Allah ampunkan besok bila ditimbang amalku, kerana aku sentiasa menyebut ya Karim dan beramal kerana Allah yang bernama Karim. Allah ada sifat Karimnya besok di akhirat. Ada sifat Karimnya. Ini ucapan orang Arab Badui apabila telah menanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soalan siapakah yang menguasai timbangan pada hari kiamat besok. Kerana Allah yang bernama Karim la yukhayyib raja'al mu'ammilin, dia tidak akan mensia-siakan segala harapan orang-orang yang berharap kepadanya. Sebab kalau kita berharap sekarang ni dalam keadaan kita beribadat, Allah tidak akan mensia-siakan harapan kita. Hari-hari kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah jauhkan kita daripada api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Harapan kita diiringi dengan ibadat, Allah tidak akan sia-siakan. Allah tidak akan sia-siakan. Allahumma adkhilna jannata daras salam. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami syurga daras salam. Permintaan kita ini la yukhayyib raja'al mu'ammilin. Allah tidak akan mensia-siakan segala harapan orang yang berharap kepadanya. Sebab apa? Sebab Allah Al-Karim. Justru itu, janganlah kamu berharap kepada lain daripada Allah. Bahkan hendaklah niat kamu iaitu hanya kepada Allah. La tata'adda himmatu niyatika atau niyatu himmatika ila ghairillah. Jangan sampai melampaui niat cita-citamu selain daripada Allah. Mintalah kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah,
Seterusnya lagi, Al-Karim iaitu apabila berkuasa memaafkan. Wa idza qadara, apabila kuasa, sebagaimana kata-kata orang Arab Badui tadi, idza qadara afa, apabila berkuasa nescaya ianya akan memaafkan. Nescaya Allah itu akan memaafkan. Itu yang dimaksud idza qadara afa. Ini di antara contoh bahawa Allah Subhanahu wa taala Karim. Allah Subhanahu wa taala Karim. Idza qadara afa. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Idza qadara afa. Wa idza wa'ada wafa. Wa idza wa'ada wafa. Dan apabila berjanji menepati. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa janji Allah? Syurga dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu mencari keampunan Tuhan kamu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Wa jannatin 'arduha, adapun syurga itu 'arduha, luasnya, lebarnya. 'Arduha samawatu, lebih luas pada langit wal ard dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang yang bertakwa. Disediakan kepada orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, sifat Karim, nama Allah Karim ini, Allah telah jadikan dunia ini untuk hamba dia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah menjadikan bagi kamu wahai manusia ma fil ardi jami'a, apa yang dalam muka bumi ini. Kita nak makan ni pun boleh, kita nak makan ini, yang penting halal. Kita nak buat ini, kita nak gali tanah, macam-macam. Macam-macam kita buat, Allah bagikan kepada kamu. Karim. Allah Karim. Kamu nak makan pucuk ubi, boleh pucuk ubi. Pucuk paku, boleh pucuk paku. Sawi boleh makan, macam-macam. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Dan begitu juga Allah jadikan akhirat milik kamu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dalam surah Ali Imran ayat 133. Syurga itu luasnya selebih luas daripada langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Karim, ini juga Karim. Ini yang menunjukkan Karim Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kamu boleh berjalan di muka bumi. Karim Allah. Karim. Kita nak pergi ke Johor, boleh pergi ke Johor. Kita nak pergi Padang Besar, boleh pergi Padang Besar. Wasakhkhara lakum ma fil ardi wa wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Dan Allah lah memperjalankan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Allah semua boleh kita gunakan. Kita nak berjalan boleh, kita nak makan boleh, kita Karim. Itu maksud Karim Allah. Karim Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha karimun yuhibbul karim." Sesungguhnya Allah itu karim dan dia sukakan karim. Dia sukakan yang mulia. Di antara yang Allah
berfirman bahawa yang diturun ini karim, maka aku suka karim. Kamu wahai hambaku, sukalah kepadanya. Apakah benda itu? Innahu laqur'anun karim. Surah Al-Waqiah ayat 77. Sesungguhnya innahu laqur'an, sesungguhnya Quran itu ialah Qur'anun karim. Apa tanda kita ini cintakan kepada Allah yang bernama Karim? Cintalah kepada Quran, kerana Quran itu karim dan Allah suka kepada karim. Nampak? Allah itu karim, maka Allah suka benda yang karim. Apa di antara karim? Tu Allah Subhanahu wa taala suka hamba-hambanya dermawan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u syajaratun min syajaril jannah. Dermawan itu diumpamakan sepohon pokok di antara pokok-pokok dalam syurga. Manakala kita dermawan sekarang ni, seolah-olah kita telah menanamkan satu pokok. Syurga sekarang ni dia lapang. Diberikan kepada hamba Allah di muka bumi ini. Kau nak tanam apa, tanam sekarang, supaya kamu dapat petik di akhirat besok. Sebagaimana kita sekarang ni ada kebun lapang. Hari Minggu kita dah tanam pokok. Mula-mula kita tanam pokok pisang. Pokok pisang. Kita tanam pokok pisang yang cepat dapat buah. Pisang. Kalau tanam pokok cempedak, lambat buah lu. Tanam pokok cempedak, dia lambat. Kita tanam pokok pisang dulu. Lain kita tanam, tapi pisang ada kita tanam. Kita tanam pokok jagung, kita tanam kacang panjang, kita tanam. Sekarang ni syurga ini dia luas. Tanamlah. Di antaranya kita tanam pokok iaitu dermawan namanya. As-sakha syajaratun min syajaril jannah. Aghsa'uha mutadalliyatun ilal ardi. Dahan-dahannya menjulur sehingga ke bumi. Faman akhadha bi khusnin minha, barang siapa yang memegang satu dahan, qadahu zalikal khusnu ila jannah, dahan ini akan membawakan kamu ke dalam syurga. Sebab apa kita suka dermawan? Sebab kita cintakan Allah yang bernama Karim. Sebab Allah yang bernama Karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah berwasiat, jangan kamu jadi orang yang bakhil. Bakhil dari sudut amalan, bakhil dari sudut mendermani kamu, jangan jadi begitu. Iyyakum wal bukhla, hindarilah diri kamu daripada bakhil. Fa innal bukhla da'a qauman, sesungguhnya bakhil itu menyeru akan kaum. Wa famana'u zakatahum, bila bakhil ni dakhil ni menyebabkan kaum itu tidak akan mau mengeluarkan zakat. Wa da'ahum faqata'u arhamahum, kalau dia ajak kamu menyebabkan kamu telah memutuskan hubungan silaturahim. Wa da'ahum, bakhil ini juga kalau dia panggil kamu, fasafaku dima'ahum, kamu telah menumpahkan darah di antara mereka. Maka carilah sifat yang baik, iaitu pandanglah sifat karim Allah, jadilah kamu orang yang karim, orang yang mulia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama lagi kita. Dan bila memberi lebih memuaskan dari harapan, Allah Subhanahu wa taala apabila beri kepada kita lebih apa yang kita harapkan. Wa idza a'ta zada ala muntahar raja, apabila Allah beri, maka pemberian Allah melebihi apa yang telah kita harapkan. Allah. Sekarang ni kita dah tua-tua, kita senang sekarang ni. Anak alhamdulillah berjaya, kita pun tak tersangka sedemikian rupa. Haji ramai sekarang ni, boleh sangka boleh mengaji, anak-anak semua dah habis. Alhamdulillah. Kita sekarang ni boleh pergi umrah, boleh pergi haji. Allahu Akbar.
tidak terjangkau apa yang kita minta dulu. Lebih daripada apa yang kita minta telah diberikan oleh Allah. Wa idza a'ta, apabila Allah beri, maka Allah akan berikan zada ala muntahar raja, akan bertambah atas apa yang kau harapkan. Mintalah kepada Allah. Dan seterusnya lagi, dan tidak hirau berapa pemberiannya, wala yubali kam a'ta, dan Allah tidaklah pernah menghiraukan berapa pemberian yang telah diberikan. Kalau kita tengok diri kita ini, Allahu Akbar, berapa banyaklah pemberian daripada nama Allah Al-Karim kepada kita. Karimullah, karamillah, dan kemuliaan Allah tidak terhingga. Tapi kita sujud kepada Allah berkira-kira, kita berzikir berkira-kira, kita sembahyang sunat berkira-kira, kita derma berkira-kira. Allah, pemberian Allah, wala yubali kam a'ta, wala yubali kam a'ta. Allah tidak pernah, dia kata, menghiraukan berapa pemberian yang telah diberikan kepada kamu. Seterusnya, dan kepada sesiapa memberinya, wala liman a'ta, dan kepada siapa yang diberi, Allah tak pernah kira-kira Allah bagi semua, sebab Allah bersifat Rahman. Justru itu setelah kamu memahami kata-kata hikmah ini, fala idza rafa'ta hajatan ila ghairihi la yarda. Bila kamu minta sesuatu kepada lain daripada Allah, maka tidak akan diradai. Kalau kamu beribadat lain kepada Allah, Allah tidak rada, jadi syirik. Kalau kamu mintakan orang lain tak boleh bagi kesihatan kepada kamu. Orang lain tidak boleh selamatkan kamu di akhirat besok. Illallah, melainkan Allah, melainkan Allah. Justru itu setelah kita memahami kata-kata hikmah yang ke-47 ini, maka selepas ini diajarkan kepada kita, janganlah kamu mengangkatkan tangan selain daripada kamu mendadah tangan kepada Allah. Apabila kita sudah faham Allah lah Karim, Allah lah Karim, jangan minta kepada yang lain, kerana yang lain itu bukan Karim. Jangan kamu ibadat kepada yang lain, kerana yang lain itu bukan Karim. Maka sujudlah, mintalah, zikirlah, pohonlah kepada Allah yang bernama Karim. InsyaAllah kita sambung kata-kata hikmah seterusnya pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan على حبيبك خير الخلق كلهم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منه الدواب فلم تهرم وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة الصفيا ذا بمختتني مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن مهان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.